Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa khalaqa min nurihi nura habibihi Muhammad al-Mustafa Mukhtar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa khatamin nabiyyin min ibni ibdillah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya Ustaz kasihi lagi dimuliakan pengurusi yang bahagia Cik Zulkifli bersama timbalannya, yang dibarisi ahli-ahli jabatan kuasa, imam-imam, bilal dan para pegawai masjid, juga yang dikasihi ahli-ahli jemaah yang bagi datuk, barisan ustaz-ustaz, ayah haji, abang-abang, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu seperti biasa, ustaz nak ajak diri sendiri dan juga bersama ahli jemaah untuk kita sedikit ambil peluang dan masa di ketika ni untuk membesar-besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebihnya dahulu kita bersyukurlah kepada Allah Taala kerana memberi kesihatan kepada kita. Insya-Allah moga-moga dengan kesihatan yang ada kita pergunakan dia sebelum dia sakit. Kerana dia sakit, ulama besar pun tak akan datang berjemaah duduk hospital baring. Tuan-tuan, tak dapat dia nak berjemaah, tak dapat nak berkuliah kerana sakit. Jadi kita hak sihat ni, alhamdulillah tuan-tuan, kita pergunakan sihat sebelum dia sakit. Untuk malam ni ustaz tangguh sekejap tajuk sifat 20 yang siapa itu hari sifat iradah, dan kita akan sambung sifat ni mungkin bulan depan ataupun bulan 3. Kerananya ustaz nak ambil peluang dalam bulan Rejab. Hari ni dah 12 Rejab. Biasa Rejab ni orang bersambang sikit sebanyak membesar-besarkan sirah baginda Rasulullah SAW tentang Isra wa Mi'raj. Jadi ustaz pun tak nak terlepas juga. Mungkin barangkali pendekatan ustaz ni lain lah sikit. Bukan dengan cara cerita, tapi dengan cara provokasi. Ustaz suka buat provokasi supaya kita lebih mantan. Antara mantan boleh membeza antara yang kepahaman kita yang salah kepada betul. Takut ada yang salah lagi, mungkin berkali kita boleh betul untuk malam ni, insya-Allah. Tak banyak, sikit je. Walaupun ada banyak, kalau ikut kisah Isra dan Mi'raj ni, kalau ikut budaya orang Kelantan lah, masuk bulan Rejab 15 hari bulan awal ni dia cerita bab Isra saja. Kemudiannya 15 hari lagi ke belakang tu tentang Mi'raj, cukup sebulan. Habis bulan Rejab dia sembelih kambing, rusa kau sini, rusa biasanya, lembu kau ada. Dia kenapa makan besar? Kerana dia faham kisah Isra Mi'raj. Biasa gitulah negeri Kelantan. Tapi sini barangkali lain sikit gayanya. Bukan sebanyak tu. Dia ikut keadaan semasa. Baik. Sebelum kita pergi kepada kisah Isra Mi'raj, kita intro dulu. Antara intro yang pertama yang terbesar
Bila sebut saja kisah Isra' dan Mi'raj, istinbat. Antara banyak-banyak istinbat. Kita ambil dulu istinbat. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan baginda Rasul dan juga umatnya sekali. Kalau memuliakan Rasul, umatnya sekali. Sebab Nabi kasih pada umat. Antara istinbatnya banyak, satunya Allah nak gambarkan kepada kita, nak menegahkan kepada kita supaya kita jangan berbangga-bangga atas muka bumi ni. Kenapa? Sebab atas muka bumi ni tidak ada benda pun. Walaupun kita nampak macam ada. Kita ada pakak, kita ada kedudukan, kita ada kuasa. Yang boleh orang jadi buta dan boleh. Antara dua keadaan ni lain. Buta dan boleh. Dia lain tuan-tuan. Dia fungsinya sama, tak nampak belaka, tapi buta dengan boleh ni ada kisah dia. Tapi sebelum tu kita nak cari istinbatnya dulu sebelum kita pergi ke provokasi. Jadi antara kisah Isra' dan Mi'raj ni kita buat pergulungan, istinbat ni pergulungan supaya kita tidak berbangga-bangga duduk atas muka bumi. Kenapa? Antaranya dalil yang kita tak boleh nak bangga ialah walaupun siapa pun kita atas muka bumi, kita tak boleh sunyi daripada diuji. Artinya kita tak boleh sunyi pada masalah. Bila nak selesai masalah pertama, mari pula masalah kedua, ketiga. Nak selesai masalah ketiga, keempat, mari pula banyak masalah pening gitu. Artinya apa? Artinya kita tak nak bangga atas muka bumi sebab kita tempat memang ada uji. Dan uji kadang-kadang orang tersukung. Kadang-kadang orang siapa nak bunuh diri ujian ni. Siapa dia tinggal isteri, siapa cerai berai, siapa anak bunuh mak bunuh anak atas ujian. Semua ujian yang telah diuji, kenapa? Datangnya ujian tersebut yang terbesar, iaitu iblis. Artinya satu tempat tu kalau ada masalah, satu bangga. Kalau walaupun tempat tu buruk, tempat tu huduh, tidak ada ujian, tidak ada kesusahan, tak apa. Ibarat macam dunia, kita nak bangga-bangga benda sebab kita tempat memang tempat susah. Tempat dia uji kita, ditipu lah. Antara dalil lagi tuan-tuan dia kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tunjukkan bahawa dunia tak lebih pun. Kenapa tak lebih? Nak bandingkan kehebatan dunia, kita pergi tengah laut, kita selai ke jari kita, hak setitik jatuh tu lah dunia. Kecil sangat dunia, tak nak bangga-bangga. Kecil lah. Dulu kita rasa besar, tapi bila ada corona ni, antaranya kita boleh nampak kecil dunia. Dulu hebat, dan ni kecil lah. Macam kapung pergi Amerika, macam kapung pergi China, kecil. Dulu masa kita budak-budak, tuan-tuan, subhanallah, bunyi Amerika jauhnya, jauh. Tapi dak, sekarang ni kecil lah. Setitik air, tak payah nak bangga. Dan kesenangan dunia ni sekejap. Pagi senang, petang balah dah. Petang senang, malam gaduh. Tak pernah senang. Walaupun siapa kita sekalipun. Kaya dengan cara kaya dia, pakak dengan pakak dia, kedudukan dengan kedudukan dia. Semua ada ujian. Tak payah nak bangga-bangga, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi penegasan yang jelas dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jelas. Ketahuilah olehmu, i'lamu. Ketahuilah olehmu, tahulah olehmu, jangan buta, jangan pekak, jangan tuli, jangan boleh. Kena tahu, kena ambil tahu bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan sahaja. Main-main saja dulu kita nak ke bini kita tu, kerana cantik dia. Sampai gaduh masa gawe tu. Samsing kita. Kenapa gawe kita comel? Orang tegur marah lalu samsing. Tuan-tuan. Lah ni mana comel dia? Tak ada dah. Dulu kita gagah. Lah ni pergi tukar dah semaya. Tak ada benda pun. Sekejap lah. Bini kita keduk sekejap. Dulu kita ingat kekal dah. Kereta kita beli dah. Ingat kau tahan lama. 10 tahun kemudian karat. Tak kekal. Bagi tidak kekal.
Main-main, permainan saja tuan-tuan. Dan nipu daya. Dan ingatlah dunia ni bukan tempat untuk kita membangga-bangga. Ingat molek. Kenapa? Yang jelasnya kita masih lagi dicekal, dihambak, diburu oleh musuh terbesar kita. Siapa dia? Syaitan. Sehingga Allah Ta'ala bagi penegasan kepada kita lagi, inna syaitan aduwwum mubin. Dia bagi tahu sesungguhnya syaitan ni aduwwum ni musuh mubin. Aduwwum mubin, jelas seperti mana kita tengok Sia jelas, tidak ada tukar pada malam. Bila tengok malam tidak tukar pada sia. Bila tengok matahari tak tukar dengan bintang. Jelasnya. Jangan kita keliru lagi. Jangan buat kawan, jangan kita ikut telunjuk iblis dan syaitan. Memang dia bahaya. Dengar sajalah itulah. Maka Allah bimbing kita macam-macam peristiwa dan macam-macam kejadian atas diri kita supaya kita dapat hidayah. Dapat taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lagi tuan-tuan, apabila kita dalam keadaan berbangga-bangga dalam dunia, kita takut kita ditimpa penyakit yang bahaya. Ini penyakit ni. Yang pertama penyakit, diri kita rasa baik, sebenarnya kita buruk. Baik kita sikit sahaja, sedangkan buruk kita banyak. Tapi kita rasa baik. Gapo baik kita sikit, tuan-tuan? Antaranya baik kita sikit tak buat jahat pada orang. Dan kita selesa dengan baik kita, sedangkan banyak lagi jahat kita. Apa jahat kita? Kita tak tunaikan kehendak Allah Ta'ala, tak tunaikan kehendak Rasul. Banyak benda kita tak buat. Tapi baik tak kacau orang je. Contoh orang tak mari semaya, dia rasa dia baik. Tak mari masjid, dia rasa dia baik. Tak mari puasa, tak puasa, dia rasa dia baik. Apa sahaja atas diri dia rasa baik. Sedangkan tak baik pun. Tuan-tuan, Allah Rabbi. Contoh kita tuan-tuan, contoh hari ni kita rasa baik mari seorang. Baik. Tapi baik kita ada yang buruk. Kenapa? Semaya kita betul Fatihah. Wah, kita tahu Fatihah kita salah, tetap betul. Janji aku semaya rasa baik kan? Dekat semaya kita ni silap. Kenapa? Keadaan salah. Dan kita tahu salah. Ni penyakit ni. Nak salah siapa? Nak salah ustaz tak ajar. Ustaz ajar kita tak pergi. Tuan-tuan, artinya kalau malasan tersebut kita bubuh dengan keadaan selesa, janji aku semaya berasa baik sangat. Assalamualaikum. Siapa sudah? Siapa bawa hormon 60 tahun? Fatihah tak betul-betul lagi. Contoh, nyakit ni nyakit panggil. Kenapa nyakit ya? Bab perhatian tu hajar jelas. Ada hukum wajib, hukum sunat dalam semaya. Hak wajib tak lepas. Hak sunat mari. Mana sunat Jumaat? Tuan-tuan? Baik. Pasal apa sunat? Bukan wajib. Kalau wajib tuan-tuan, semai rumah tak sah. Mari surah sunat. Tuan-tuan. Tapi kalau tak mari belakang jadi fardu kifayah pula. Tu imam tak mari, bila tak mari, masa tu fardu kifayah. Dia mari belakang dah cukup dah. Korong. Kita nak beramalkan dia jadi sunat. Sunat dia tutup. Gitu pula tuan-tuan. Habis penyakit-penyakit begini yang ada atas muka bumi. Jangan duk bangga-bangga atas muka bumi. Yang akhirnya kita dihumbal oleh Allah Ta'ala dalam kubur dan keadaan kita terlaknat. Sedar-sedar dalam kubur dilaknat Tuhan. Allahu Akbar. Kenapa? Dunia yang kita berbangga-bangga tersebut. Baik, kita tak nak pergi jauh. Kita nak ambil sikit tentang Isra dan Mi'raj sebagai provokasi, insya-Allah tuan-tuan. Baik, kita baca sikit sebanyak sekurang-kurangnya. Barangkali kita nak select apa yang kita nak provokasi tentang Isra dan Mi'raj. Kerana Isra dan Mi'raj ni ujian. Kalau zaman Nabi, dalam didikan Nabi mengislamkan dah sahabat-sahabat dia. Akhir bila berlaku Isra dan Mi'raj, kafir semula. Ada cita-cita ngangen nak masuk Islam dengan Nabi, jauh lari, jadi kafir pula. Tu zaman Nabi. Zaman kita begitu juga. Mana pak kafirnya? InsyaAllah kita tengok. Kita baca, ambil barakat surah Isra.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah Rabbi. Baik. Kata Allah Ta'ala, Subhana, Maha Suci Allah. Dalam ayat ni, selepas Maha Suci Allah, Tuhan bukan pembohong, Tuhan bukan penipu, Tuhan bukan bukan main cerita huduh-huduh atau mempersenda-sendakan kisah Isra Mi'raj ni. Allazi asra bi'abdi, sesungguhnya Allah Ta'ala memperjalankan apa dia? Bi'abdihi, hambanya. Bapa Tuhan tak sebut Muhammad, Allah tak sebut pakak, disebut hamba. Tuan-tuan, sedangkan hamba kalau pada kita paling do'if, orang tidak mulia, tapi sini Tuhan sebut hamba. Tak, mu ni hamba, pergi jauh-jauh, hina. Tapi sedangkan Tuhan pun hamba Nabi situ. Sepatutnya Muhammad allazi bi'abdi asra bi'abdi lailan min al-masjid. Artinya Tuhan sebut nama Asra Muhammad, Asra Rasul, Asra Nabi. Ikut pakak ah. Tapi tak hamba. Baik. Lailan min al-masjidil haram, berjalan ke hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Allazi barakna, dan Allah Ta'ala bagi keberkatan haulahu linuridahu, keberkatan dia seluruh sekeliling baginda Rasulullah SAW tu, min ayatina, sebagai tanda-tanda atas kebesaran Tuhan. Innahu as-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha mendengar dan maha melihat. Habis, kita ambil provokasi. Bab panjang cerita ni, kita ambil tebuk-tebuk supaya kita tidak tergelincir dari pahaman Isra. Baik. Yang pertama yang kita faham, yakni berlaku Isra nak Mi'raj ni, kita kata kerana berlaku kesedihan Nabi. Betul? Kesedihan Nabi ketika kematian isterinya Khadijah dan bapa saudaranya Abi Talib. Dan kita tak pergi ke lain dah. Isra Mi'raj ni berlaku kerana kesedihan. Tak. Bukan kerana kesedihan. Antaranya tuan-tuan, ustaz nak sebelum pergi jauh, kita jangan pegang situ saja. Sesungguhnya Isra dan Mi'raj ni perancangan Tuhan asal lagi. Dalil ketika Nabi umur 4 tahun di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Ketika tu Allah perintah kepada malaikat Jibril dan Mikail turun untuk dapatkan Muhammad untuk bedah, untuk buat perbedahan. Perbedahan tersebut dah Tuhan rancang awal lagi nak berlaku Isra dan Mi'raj ni. Sedangkan jauh ni nak sapa ke kematian Abu Talib ni dan kematian isterinya ni baru 4 tahun. Tuhan rancang dah buat perbedahan dah Nabi. Artinya Isra dan Mi'raj ni perancangan awal. Kisah-kisah besar istimbaknya bila kita berlaku nak buat perkara-perkara besar mesti kena buat perancangan awal. Tu istimbak dia. Allah Ta'ala ajar kita. Artinya bila kita tengok Isra dan Mi'raj ni perkara yang amat besar, maka Tuhan perancangan awal lagi buat perancangan. Antaranya bila kita dah dengar dah kisah ni, ustaz cuba sedikit buat shortcut. Didatangnya malaikat Jibril AS, dipegangnya malaikat baginda Rasul dan diteletan. Sahabat-sahabat Nabi seangkatan umur dengannya nampak malaikat tu pegang Nabi. Di ketika itu malaikat Jibril belah dada. Sahabat-sahabat nampak juga. Maka berlari-lari dalam terketar-ketar sahabat Nabi. Ketika dia main, tiba mari malaikat pegang. Terketar-ketar takut. Takut apa? Benda pelik turun ni pergi Muhammad belah dada. Terbuka dada. Berlari Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, lalu ke Ummu Halimatus Sa'diyah. Ibu susuai dia. Dengar kepada Halimatus Sa'diyah terkejut. Pakit dengar segera terus berlari-lari nak dapatkan Nabi Muhammad SAW di tempat dia main macam ni. Tengok-tengok baginda Rasul dah sembuh. Tidak ada apa tanda-tanda dalam perbedahan, maka tidak ada benda-benda, maka dia peluk Nabi Muhammad yang keadaan kasih sayang. Cerita sini kita tengok tentang perbedahan. Baik, perbedahan yang kita dengar dalam kitab-kitab.
Bila mana malaikat Jibril bawa batir daripada syurga, ambil air Zamzam daripada dunia, air Zamzam, dan didapat dia baginda Rasul nya terletak bedahnya daripada dada sampai ke bawah ni, dan ceritanya Jibril alaihissalam ambil hati baginda Rasul, bukan hati keping tu jatuh tapi panggil hati, ambil dia belah. Kata malaikat Jibril alaihissalam kita, malaikat Jibril lah basuh dengan air Zamzam saat ni. Kata malaikat Jibril, ini bahagian iblis, ini bahagian syaitan, ini bahagian syaitan. Gapo dia? Hak jahat-jahat dalam hati. Dan setelah dia basuh hati tersebut, maka dia masukkan sifat-sifat an-nubuwah panggil dalam dada baginda Rasul, dan dipeterinya balik. Itu cerita yang kita dengar. Jadi kita nak ambil provokasi. Betul ke? Saya nak tanya, malaikat Jibril alaihissalam buat bahagia-bahagia syaitan ni. Tujuan bedah baginda Rasul, tujuannya nak buat bahagia syaitan. Betul ke kita yakin duduk situ? Kalau kita betul, kita yakin situ, kita dalam keadaan tidak sepenuh akidah. Kenapa kita yakin Nabi ni ada kotor? Rupanya Nabi tak maksum lagi turun atas muka bumi. 4 tahun baru maksum. Selepas perbedahan, kita silap besar, tuan-tuan. Dan ketahuilah bahawasanya, sebelum tak pergi jauh, yang berlaku atas diri Nabi ni, perbedahan atau apa saja, makan Nabi, minum Nabi, kecek Nabi, suruhan Nabi, suka Nabi, semua ada pada Nabi. Bersabarlah perbedahan, berlaku perbedahan pada Nabi, semua untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Nabi. Nabi dah sedia maksum, nur ala nur, Nabi maksum dah. Ketika Nabi turun atas muka bumi dengan zuriat lahirnya bercahaya-cahaya di kota Mekah, maka siapa kau katakan umur 4 tahun sebelum dia bedah, tahi dia pun bukan najis, air kecil Nabi pun bukan najis. Tuan-tuan, siapa begitu sekali, jangan kita kata Nabi ada bahagian setan dalam hati. Salah. Bukan Nabi kalau ada bahagian setan. Sebab tengok dalil. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tidak ada orang Samsin jahat, orang kedebel sebelum dia masuk Islam. Amalan dia subhanallah, tuan-tuan, lebih jahat daripada Firaun. Orang takutnya dia ni orang kedebel. Akhirnya bila masuk Islam dengan didikan baginda Rasulullah SAW, sehingga iblis ni, Sayyidina Umar duduk satu tempat ataupun duduk laluan Sayyidina Umar, sehingga dah bila Sayyidina Umar tak ada, iblis tak lalu pun tempat Sayyidina Umar lalu. Allah Rabbi, tuan-tuan, bukan nak masuk dalam perut Sayyidina Umar, pas Sayyidina lalu, iblis tak lalu. Kalau begitulah mulianya, hebatnya Sayyidina Umar, baginda Rasul takkan iblis duduk dalam perut. Takkan sifat-sifat iblis ada dalam Nabi. Oh, inilah Nabi gitu. Sayyidina Umar apa iblis tak lalu, takut. Allah. Pegang molek berlaku perbedahan tu bukan untuk Nabi, untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Baik, kita tengok mana untuk umat. Bila berlaku perbedahan tersebut, maka tahulah kita bahawasanya yang pertama, kita ni mesti jaga darah. Antara istimbaknya manusia mesti ada darah kotor. Jadi kita kena jaga darah kotor, jangan masuk ke tubuh. Bila kita makan. Bila makan apa? Makan benda haram. Bila mana kita makan benda haram, akan jadi darah. Maka darah kotor akan ada dalam perut kita. Bukan darah kotor dalam perut Nabi. Nabi tidak kotor. Nabi nak bagi tahu istimbaknya umat manusia ni ada darah kotor. Nak banding dengan binatang tak ada darah kotor.
Walaupun dia curi, walaupun dia makan orang, tak ada dah kata. Kecuali sebab itulah Tuhan tunjuk pada manusia. Bukan dia belah binatang, belah manusia. Serupanya dalam manusia ni ada darah kotor. Bukan Nabi kita. Pengajaran. Maka sebab tu kalau kita makan kena ingat baca doa. Gapo dia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dalam makan ni Tuhan cerita tapi so kita ingat makan bukan sebagai makan. Kalau makan benar haram tentu ke neraka. Azabannar. Sebab tu orang tua-tua pesan. Dok masa-masa nak tembok anak. Tengok suami dia marah, jangan godai biar dia makan dulu. Sebab kalau kita marah tak makan budak tu. Ni bukan godai, api dah cerita. Supaya makan kita beringat, aku makan ni benda haram ke benda halal. Sebab akan jadi roh kotor. Bila jadi roh kotor, ke neraka pergi dia. Dan kalau tidak ada benda kotor pun, makan bukan sebagai makan. Sebab ada risiko gauknya, ada risiko kecil manisnya. Makan mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Sebab tu kita minta berkat. Makan tu besar peranan dia. Habis. Dan lagi istimbat nak bawa daripada perbedaan tersebut. Rupa-rupanya dalam tubuh manusia penawar dalam perubatan ialah tidak tak bukan hanya perbedahan. Gilah mana-mana cari ubat untuk hilang penyakit. Sebab kita tu galak sihat. Bila tak sakit ada penawar ubat yang terbesar. Apa dia ubat yang terbesar? Bedah. Tuan-tuan, contoh kita ambil dalil bisu. Bisu, bila kita naik bisu, contoh paling simple, nak suruh dia cepat sembuh, nak buh minyak kani, lambat. Buh ubat hospital, lambat. Yang cepat bedah, kerap bedah, buai-buai darah, settle betul, tak ada masalah. Ertinya bagi tahu rupanya manusia boleh bedah. Istimbat dia. Manusia boleh bedah rupanya. Kita sebelum tak tahu. Tuan-tuan, bila dikaji kisah Isra' dan Mi'raj ni, baru tahu manusia boleh bedah. Dan darah kita boleh bertukar. Darah kotor boleh tukar. Dan darah kita boleh ditukar darah lain. Kadang kita kotor boleh tukar darah yang bersih. Mana yang bersih? Tukar O, A ke? Jangan orang lain yang bersih termasuk tubuh kita. Sebagaimana malaikat cucikan darah kotor, masuk bersih. Kita boleh bertukar darah bersih kepada darah kotor. Tuan-tuan, Allah Rabbi. Dan seterusnya lagi istimbatnya hari ni baru kita dapat, dulu tak dapat. Bagaimana kita dengar kisah perbedaan berlaku atas Nabi tidak dibincang tentang darah. Kita dengar darah berapa kilo, berapa cupuk, banyak ke basah baju Nabi ketika berlaku perbedaan tu, tidak ada cerita bab darah. Tak cerita. Kenapa? Kerananya istimbatnya nak melihat daripada sudut malaikat bedah Nabi bukan dengan pisah. Dia bedah dengan tangan dia. Malaikat bedah dengan tangan dia sendiri sehingga setitik darah pun tak dibincang. Kenapa? Tubuh manusia bila kena laser, kena cahaya daripada malaikat tak ada darah. Maka hari ni kaedah yang sama juga orang boleh guna. Rupa baru dapat manfaatnya daripada kisah tersebut, dia ambil satu perbedaan untuk elok daripada pendarahan berlaku dengan laser, cahaya. Sebagaimana malaikat Jibril AS. Maka manusia ciptakan satu laser cahaya sehingga setitik darah pun tak ada. Dalil orang yang bersunat. Dulu tuan-tuan, kita usia yang 40-an 50-an ke atas ni sunat bukan dengan laser, dengan pisah. Bila dengan pisah, darah subhanallah tuan-tuan, seminggu 2 minggu masih ada darah. Nak buka dia punya balu, Allah Rabbi. Isa dah tuan-tuan. Kata nak tebuk-tebuk tu. Jadi hari ni bersunat dengan laser, tak ada darah, balu esok boleh jalan. Allah Akbar. Banyak berlaku manfaat dalam perbedaan tersebut. Jangan untuk Nabi, bukan untuk umat. Apa yang berlaku pada Nabi semua kita kutip untuk umat supaya kita dapat manfaat. Kalau untuk Nabi kita silap faham. Tuan-tuan, kerana Nabi sedia maksum, sedia termulia, sehingga berok dia pun bukan najis. Jangan kata kesehatan. Tak ada tubuh Nabi. Allah Rabbi. Pegang molek-molek baginda Rasul orang yang mulia. Bukan selepas perbedaan baru mulia, tak. Nur ala nur lagi dia. Mudah-mudahan tuan-tuan banyak lagi kita nak bincang tentang Isra' dan Mi'raj ni, bukan sekadar dengar cerita. Dengar cerita tak ada benda. Lama dah dengar ceritanya. Pas cerita balik saja.
Nak kupasal pahaman tu supaya akidah kita kokoh, akidah kita mantap, sehingga bila orang celah Nabi kita boleh jawab. Nabi tidak hina kerana perbedah tu. Tak kita sakit kita perbedah. Hinanya kita kerana tidak ada kekuatan. Nabi tak perlu. Hanya berlaku pada Nabi untuk umat, berlaku pada Nabi untuk umat. Allahu Akbar. Baik, sekadar tu saja untuk bulan ni. Mudah-mudahan kita akan jumpa balik pada bulan 3 nanti. Cuma Ustaz nak minta pada tuan-tuan supaya nak share pada bulan Rejab ni, tolong bangun malam. Banyak ngalah dengan Tuhan. Panggil nama Tuhan Allah, Allah. Walaupun tak semaya tahajud tak apa. Tak ada air semaya apa tak apa. Nak je bulan Rejab ni panggil nama Tuhan banyak-banyak. Allah, aku banyak dosa, ya Allah, apa dosa aku? Allah, aku banyak salah, ya Allah, maaflah aku. Ya Allah, rezeki mau kau ambil aku kutip belaka, ya Allah, tapi aku jauh denganmu. Kecek dengan Tuhan. Banyak ngalah, jangan banyak keras sangat. Biar kita benar. Tak, kita benar apa? Membenarkan Tuhan. Jangan kita benar mengalahkan Tuhan. Kita ngalah dengan Tuhan, biar Tuhan benar semua. Allah, kita akan berkat hidup insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.